Dan ketika mana Zaid bin Harisah gugur, syahidnya Zaid bin Harisah, ketika itulah panji Islam dipegang oleh Ja'far ibn Abi Talib. Dan bila mana dipegang Ja'far ibn Abi Talib panji Islam pada masa tu, maka disusun balik strategi berperang lagi sekali. Maka bila mana berperang, mengambil masa berhari-hari peperangan mereka, dan ketika itulah Ja'far ibn Abi Talib pun syahid pada masa tu. Lalu bila mana Ja'far ibn Abi Talib pun syahid pada masa tu, maka digantilah oleh Abdullah ibn Rawahah. Ketika mana Abdullah bin Rawahah nak pegang panji Islam pada masa tu, maka para sahabat datang kepada Abdullah bin Rawahah. Kata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, berbukalah kamu." Rupanya ketika mana berperang, daripada awal sampailah di tabalnya Abdullah bin Rawahah menjadi panglima perang pada masa tu, rupanya beliau dalam keadaan berpuasa. Kerana di antara keistimewaan, kelebihan Abdullah bin Rawahah adalah berpuasa. Dalam peperangan sebelum ni, dalam keadaan semua para sahabat Nabi tak berpuasa, melainkan Nabi seorang, dan seorang lagi adalah Abdullah bin Rawahah. Di antara sahabat yang selalu mengamati ataupun selalu mengamalkan berpuasa dalam hidup beliau. Lalu bila mana diminta oleh para sahabat yang lain untuk berbuka kerana kamu akan jadi panglima perang, kamu akan perah otak kamu akan banyak tenaga kamu akan guna ke sana dan ke sini dan sebagainya, maka berbukalah kamu wahai Abdullah bin Rawahah. Dan ketika itulah Abdullah bin Rawahah ambil sebiji kurma, maka dimakan. Bila mana dimakannya sebiji kurma dan diletakkan kurma tadi, maka dia masuk dalam medan perang dan terus mengarahkan pasukan Islam, tukar strategi dan sebagainya dan berperang. Dan ketika mana itulah berperangnya Abdullah bin Rawahah menjadi panglima perang pada masa tu, maka syahid juga Abdullah bin Rawahah pada masa tu. Lalu bila mana jatuhnya Abdullah bin Rawahah dalam keadaan sahabat belum lagi decide siapakah panglima perang yang kita kena lantik bila mana syahidnya Abdullah bin Rawahah. Sebab kalaulah Zaid bin Harisah syahid, Nabi dah bagi tahu siap-siap siapa penggantinya. Ja'far ibn Abi Talib. Mesti Ja'far telah pun mempersiapkan diri untuk jadi panglima perang pada masa tu. Kalaulah Ja'far pun meninggal, Ja'far pun syahid, mesti Abdullah bin Rawahah dah pun mempersiapkan diri dia untuk menjadi panglima perang pada masa tu. Tapi bila mana Abdullah bin Rawahah syahid, jatuhnya, gugurnya Abdullah bin Rawahah, sahabat belum lagi bincang siapakah selayaknya untuk menjadi panglima perang pada masa tu. Lalu bila mana kejadian dekat peperangan Mu'tah, kita kembali dekat Madinah. Kerana Madinah adanya Nabi SAW yang tidak ikut dalam peperangan Mu'tah, disebabkan Nabi ada urusan yang sangat penting. Maka bila mana sampai berita kepada Nabi, wahyu turun daripada Allah menceritakan perihal apa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah, ketika itulah Nabi mengumpulkan ke semua para sahabat. Dan Nabi ceritakan kepada para sahabat bagaimana gugurnya Zaid bin Harisah, bagaimana terjadinya Ja'far ibn Abi Talib yang mana terputus tangan kanan, terputus tangan kiri dan kaki dan sebagainya, dan bagaimana gugurnya Abdullah ibn Rawahah. Ketika mana Nabi tengah menceritakan, ketika itulah kata para sahabat, kami melihat dalam keadaan Nabi tengah berceritakan kepada kami bagaimana gugurnya anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, bagaimana gugurnya sepupu Nabi Ja'far ibn Abi Talib, ketika itulah mengalirnya air mata Nabi SAW. Lalu bila mana Nabi ceritakan kepada kami, ketika itulah Nabi kata, kemudian panji Islam akan dipegang oleh Saif, pedang Allah Subhanahu Wa Taala, itu Khalid Al-Walid. Maka betul itulah yang berlaku dalam peperangan Mu'tah, yang mana ketika mana dalam keadaan kekalutan, gugurnya Abdullah bin Rawahah, ketika itulah datangi seorang lelaki sahabat Nabi SAW juga yang bernama Sabit ibn Akram. Yang mana Sabit ibn Akram ni dia melihat Abdullah bin Rawahah dah jatuh. Ketika mana dalam kekalutan datangnya sahabat Nabi Sabit ibn Akram, dia masuk, dia pergi dekat panji Islam. Bila mana dia capai panji Islam, maka dia pergi mencari Khalid Al-Walid. Bayangkan dalam peperangan yang kelang kabut, boleh buat kerja. Boleh lagi buat kerja Sabit ibn Akram. Maka bila mana dia pegang panji, maka dia mencari Khalid Al-Walid. Berlari kepada Khalid Al-Walid dalam keadaan orang tengah sibuk, orang tengah berperang dan sebagainya. Bila mana sampai dekat Khalid Al-Walid, dia kata kepada Khalid, wahai Khalid, panji ini, aku ambil panji ini semata-mata aku nak bagi kepada kamu. Maka kamulah panglima perang kami kesemuanya. Dan ketika itulah pegang Khalid Al-Walid, barulah ketika itu Khalid Al-Walid menyusun balik strategi. Bina balik strategi yang baru, susun balik strategi yang baru. Bagaimana supaya peperangan ini nak benar mungkin susah, tetapi kita boleh buat peperangan ini supaya tentera-tentera musuh boleh berlari. Itu tujuan Khalid Al-Walid. Mungkin susah, tapi kita boleh buat tentera musuh berundur. Kita boleh buat. Sebab peperangan mereka, Islam dah boleh bertahan selama seminggu.
Seminggu mereka bertahan dengan melawan 200,000 orang musuh. Itu dah hebat, itu dah bagus. Disebabkan itulah Khalid Al-Walid susun strategi yang baru. Kata Khalid Al-Walid, daripada kanan ataupun pasukan yang berada dekat kanan akan berpindah ke pasukan yang dekat kiri. Pasukan dekat kiri akan berpindah dekat pasukan kanan, dan pasukan berada di saf hadapan akan berpindah dekat belakang, dan dekat belakang akan pergi ke depan. Apa tujuan dia? Bila mana musuh melihat, seolah-olah musuh melihat ada muka yang baru. Musuh yang berada dekat kanan dia lihat musuh yang baru, musuh yang dia tak pernah jumpa. Musuh sebelah kiri pun sama. Jadi bila mana berlaku peperangan, tentera Rom ni melihat seolah-olah Islam telah sampai bantuan. Maka mereka melihat, orang yang tak pernah aku lihat. Sebab apa? Memang tak pernah lihat. Sebab yang mereka melihat sebelum ni berada dekat belakang. Dan yang mereka melihat sebelah kiri dah pun berada di sebelah kanan. Jadi menyebabkan datang ketakutan dalam perasaan tentera Rom pada masa itu. Dan Khalid Al-Walid juga mengarahkan pasukan yang berada dekat belakang untuk menepuk-nepukkan pasir supaya naik debu dekat atas. Sebab apa? Bila mana Rom melihat ada debu yang sangat banyak dekat belakang hujung tu, seolah-olah Islam telah pun sampai bantuan yang sangat ramai. Ketika itulah mereka mengatakan, dengan 3,000 orang pun kita dah berhari-hari kita berperang tak menang-menang. Bayangkan kalaulah lagi ramai yang datang, bantuan yang baru, tenaga yang baru, bagaimana kita nak menang? Yang menyebabkan tentera Rom pada masa itu berundur daripada medan perang. Dan mereka balik ke Madinah dan mereka ceritakan kepada baginda SAW apa sebenarnya yang berlaku. Dan disebabkan Khalid Al-Walid lah bagaimana peperangan Mu'tah Islam tak kalah. Kenapa? Sebab yang berundur daripada medan perang adalah tentera-tentera Rom. Kerana mereka menyangka telah pun sampai tentera yang baru, dan mereka menyangka akan datang tentera yang baru, menyebabkan mereka berundur daripada medan perang. Itulah boleh berlaku peperangan Mu'tah. Jadi itulah peperangan Mu'tah boleh berlaku, bagaimana berlaku peperangan Mu'tah, dan apakah suasana peperangan Mu'tah ni yang sangat kalut, yang sangat ramai dengan pasukan Islam 3,000 orang dengan pasukan musuh seramai 200,000 orang. Maka itu peperangan Mu'tah boleh berlaku. Lalu bila mana selesai peperangan Mu'tah, akan ada peperangan seterusnya. InsyaAllah kalau kita ada rezeki kita akan sambung. Kalau kalian nak, boleh terus tekan komen bawah bagi tahu nak lah. Kalau nak, kalau tak nak pun tidak ada masalah. Jadi itu saja video kita pada kali ini. Semoga anda boleh belajar daripada video kali ini dan boleh belajar bagaimana pengorbanan para sahabat dulu semata-mata mereka nak sampaikan Islam kepada kita. Jadi itu saja video kita pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda, dan anda kata anda belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini, kongsikan kepada orang lain juga. Supaya apa? Supaya orang lain pun boleh belajar sama. And then kalau nak sambungan, just bagi tahu dekat ruang komen bawah. And then kalau tak nak, tidak ada masalah. Okay, Assalamualaikum. Bila mana sampai dekat hujung video, mesti akan ada satu video yang saya nak kongsikan kepada anda yang the snack cookies ni daripada saya. Okay, satu char cookies perisa coklat dan satu lagi V cookies perisa vanilla butter. Apa yang saya nak kongsikan, apa yang saya nak bagi tahu kepada kalian semua, kepada anda semua, yang mana kita tengah ada satu potongan harga. Kita nak bagi diskaun kepada anda sebanyak RM10 diskaun. Kita cut harga, kita potong harga sebanyak RM10. Tapi malangnya, potongan harga diskaun yang kita buat ni tak lama, sampai 30 hari bulan ini sahaja. Sampai 30 hari bulan ini saja kita akan tutup. Jadi siapa yang berminat nak makan cookies yang saya buat, cookies ni saya buat, cookies ni pun saya buat, resepi saya sendirilah. Jadi siapa yang berminat nak makan, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Nanti saya akan WhatsApp anda, kita akan reply dan kita akan postage kepada anda. Saya buat sendiri, kita ada potongan harga sampai 30 hari bulan. Siapa berminat just WhatsApp. Assalamualaikum.